Penjarakan sosial atau social distancing adalah kaedah untuk mengurangkan hubungan rapat kita dengan orang lain. Ini bermakna kita perlu berada dalam jarak 1 hingga 2 meter dengan orang lain, iaitu lebih kurang 1 hingga 2 depa tangan kita. Kita juga perlu mengelakkan diri kita daripada berkumpul dengan orang ramai dan tidak pergi ke tempat-tempat tumpuan orang ramai. Oleh itu, apabila kita perlu berhubungan dengan orang lain, pastikanlah kita berada dalam jarak 1 hingga 2 meter dengan orang lain. Kuarantin diri ataupun self-quarantine pula bermakna kita perlu mengasingkan diri kita secara total daripada orang lain. Kita tidak boleh keluar rumah selama 14 hari. Sekiranya anda di kuarantin di rumah anda sendiri, anda tidak boleh bergaul dengan ahli keluarga. Begitu juga sekiranya anda di kuarantin di pusat kuarantin, anda tidak boleh bergaul dengan orang-orang lain di pusat kuarantin itu. Ini bermakna tidak boleh makan bersama dalam satu meja, tidak boleh tidur di dalam bilik yang sama, dan tidak juga boleh berkongsi alatan-alatan peribadi seperti pakaian, tuala dan sebagainya lagi. Arahan kuarantin diri ini biasanya dikeluarkan kepada individu yang berisiko untuk dijangkiti, seperti individu yang baru pulang daripada luar negara, ataupun individu yang telah dikenal pasti sebagai kontak rapat kepada pesakit COVID-19. Individu ini mungkin telah menjalani ujian COVID-19 tetapi masih belum bergejala dan masih lagi menunggu keputusan ujian berkenaan. Sekiranya masih perlu berhubung dengan orang lain dalam masa tempoh self-quarantine itu, perlulah mengamalkan penjarakan sosial dan janganlah berhadapan antara satu sama lain. Walau bagaimanapun, sekiranya masih perlu juga berhadapan, silalah memakai topeng muka atau face mask. Okey, mengapa kita perlu melakukan penjarakan sosial dan kuarantin diri ini? Kita kena ingat bahawa COVID-19 ini adalah sejenis virus yang baru. Tiada ubat khusus yang boleh doktor berikan kepada pesakit-pesakit yang telah dijangkiti oleh virus COVID-19. Juga tiada vaksin yang boleh doktor berikan kepada orang lain yang belum dijangkiti untuk mengelakkan jangkitan ini. Seperkara lagi, kita juga tidak tahu bilakah wabak ini akan berakhir. Lebih kurang 20% pesakit COVID-19 tidak mengalami sebarang gejala. Walau bagaimanapun, mereka boleh menjangkitkan orang lain. Oleh itu, tujuan utama kaedah ini adalah untuk mengurangkan kadar jangkitan. Dalam kesihatan awam, konsep penjarakan sosial dan kuarantin diri ini telah dikenal pasti sebagai satu kaedah yang boleh mencapai konsep flattening the infection curve. Ini adalah usaha untuk mengelakkan orang yang telah berisiko daripada terus menjangkitkan orang lain. Tempoh 14 hari pula telah ditetapkan kerana ini adalah tempoh inkubasi COVID-19. Kebarangkalian jangkitan berlaku adalah tinggi dalam tempoh ini. Sekiranya kaedah jarak sosial dan kuarantin diri ini tidak dilaksanakan, rangkaian jangkitan tidak dapat kita putuskan. Penyebaran COVID-19 akan terus berleluasa dan konsep flattening the infection curve tidak akan dapat dicapai. Lebih ramai orang akan dijangkiti dalam sesuatu masa dan kemudahan kesihatan dalam negara kita yang kita tahu sudah memang terhad tidak akan mampu menampung jumlah pesakit-pesakit ini. Kita perlu ingat pada masa wabak ini sedang melanda negara kita, penyakit-penyakit lain yang sedia ada tidaklah terhenti. Kemudahan kesihatan yang sedia ada masih perlu menangani kes-kes kecemasan dan pesakit-pesakit lain seperti pesakit yang mengalami serangan jantung, pesakit yang mengalami stroke, pesakit yang memerlukan pembedahan serta-merta seperti acute appendicitis, pendarahan dalam kepala, pesakit-pesakit denggi dan influenza yang berlaku sepanjang tahun
dan juga ibu-ibu mengandung yang perlu melahirkan anak di hospital. Kita sangat mengharapkan apabila kaedah penjarakan sosial dan kuarantin diri ini dilaksanakan, jumlah kes COVID-19 yang tercatat dalam negara kita tidak akan terus meningkat secara berlipat kali ganda. Banyak kajian telah menunjukkan bahawa kaedah ini mampu untuk menurunkan kadar jangkitan dan ini akan membolehkan kemudahan-kemudahan kesihatan dalam negara kita untuk terus menampung pesakit-pesakit sehingga wabak ini berakhir. Kerajaan telah melaksanakan perintah menghadkan pergerakan kawalan, maka dalam tempoh ini kita janganlah pergi makan-makan di restoran secara berkumpulan, duduk bersama-sama kawan kita untuk minum-minum di kafe, pergi tengok wayang, pergi ke spa, salon, karaoke, pergi bersenam di gym atau bersenam secara berkumpulan, melakukan aerobik dan zumba dan melakukan pelbagai lagi aktiviti berkumpulan dalam kawasan tertutup seperti bersembahyang jemaah di masjid, pergi ke sekolah dan menghadiri kuliah di kolej. Sekiranya kita mahu mengadakan jamuan makan-makan, memanggil orang datang ke rumah kita, mengadakan kenduri kahwin, mengadakan sambutan majlis hari jadi, majlis makan malam ulang tahun ataupun mesyuarat persatuan, silalah tangguhkan sehingga tempoh pergerakan kawalan ini berakhir. Janganlah kita ambil kesempatan kerana kita telah dikecualikan daripada menghadiri sekolah, daripada bekerja dan mengambil kesempatan ini untuk balik ke kampung. Kerana apabila kita balik ke kampung dah menggunakan pengangkutan awam seperti bas, kapal terbang ataupun kereta api, amatlah mustahil untuk kita melaksanakan penjarakan sosial di dalam kenderaan-kenderaan awam berkenaan. Janganlah kita anggap bahawa seseorang itu kelihatan sihat dan kita kenal orang itu, maka tidak akan berlaku risiko jangkitan COVID-19. Ingatlah, lebih kurang 20% pesakit COVID-19 tidak bergejala, tidak menunjukkan sebarang tanda pun, tetapi mereka boleh menjangkitkan orang lain. Sekiranya kita perlu pergi ke klinik atau hospital untuk urusan yang tidak boleh ditangguhkan sehingga dalam tempoh kawalan pergerakan ini, apa yang perlu kita lakukan? Saya sarankan aturlah temu janji dengan doktor. Telefon dahulu klinik berkenaan dan dapatkan waktu temu janji yang sesuai. Ini amatlah perlu kerana sekiranya terlalu ramai pesakit di klinik, jarak sosial tidak dapat dilaksanakan dan anda cuma akan mendedahkan diri anda kepada risiko jangkitan. Sekiranya anda perlu keluar rumah untuk membeli barang-barang keperluan atau pergi ke bank untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan, pastikan juga anda terus mengamalkan penjarakan sosial dengan orang lain. Saya juga ingin mengingatkan, berhati-hatilah dengan kawasan-kawasan yang kerap disentuh oleh orang ramai seperti butang lift, troli di pasar raya, butang ATM, tombol pintu dan sebagainya lagi. Janganlah sentuh muka anda sekiranya anda tidak pasti bahawa tangan anda bersih. Okay. Pastikanlah anda membasuh tangan anda dahulu ataupun menggunakan cecair sanitasi pembersihan tangan selepas berurusan di mana-mana pun jua kerana tangan anda mungkin telah membawa virus. Berhati-hati juga ketika menerima barang-barang yang telah anda pesan melalui pos ataupun barang-barang penghantaran makanan. Pastikan anda berada dalam jarak sosial semasa menerima barangan berkenaan. Nyahkan jangkitan di bungkusan dengan mengelak permukaan bungkusan itu dahulu dan buangkanlah pembalut bungkusan yang telah tercemar itu. Walaupun sesuatu permukaan itu kelihatan bersih, tetapi virus mungkin telah ada di situ dan tetap berada di situ. Anda tidak tahu orang yang telah menyentuh kawasan itu atau barang itu adalah pembawa virus atau tidak. Kajian juga telah menunjukkan virus COVID-19
masih boleh hidup di sesuatu permukaan sehingga 3 atau 4 hari. Kita masih boleh melakukan aktiviti di sekeliling rumah kita. Pokok-pokok dan persekitaran kita tidak sepatutnya mengandungi virus. Kita masih boleh berhubungan dengan kawan-kawan kita dan sanak saudara kita dan meneruskan kerja kita di rumah. Penjarakan sosial dan kuarantin diri tidak bermakna kita perlu menjarakkan emosi dan memberhentikan hubungan silaturahim kita. Gunakanlah teknologi semasa seperti panggilan video dan kemudahan-kemudahan sosial media yang lain untuk terus berhubungan. Nasihat saya, patuhlah kepada saranan kesihatan yang kami berikan ini. Penjarakan sosial dan kuarantin sendiri bermakna kita masih bekerja bersama-sama untuk mengurangkan jangkitan COVID-19. Tetapi kita bekerja dalam ruang dan jarak kita sendiri dan tidak berhadapan antara satu sama lain dengan cara yang nyata. Kita semua terlibat dengan wabak ini. Bukan doktor seperti saya dan petugas-petugas kesihatan lain sahaja yang perlu memainkan peranan. Kita semua perlu memainkan peranan untuk mengatasi wabak ini. Anda duduk di rumah, saya dan kawan-kawan saya terus bekerja di hospital. Bantulah kami untuk membantu anda. Amalkan penjarakan sosial dan kuarantin sendiri supaya kemudahan kesihatan di negara kita boleh terus menampung pesakit-pesakit sehingga wabak ini berakhir.